Okay, kita melihat soalan 120. A solid cylinder of mass, radius r and length fall concentrically through a vertical tube of radius r plus r plus delta r, where delta r is very small compared to r. The tube is filled with gas of viscosity mu and mean free path L. Neglect fluid forces on the front and back faces of cylinder and consider only shear stress in the annular region, assuming a linear velocity profile. Find an analytical expression for the terminal velocity of fall V of the cylinder for no slip and with slip. Okay, soalan 120 ini sebenarnya ialah pengiraan viscosity untuk gas. Okay, ideanya ialah kita ada satu tube, hollow tube seperti ini. Kemudian di dalam, selalunya kita akan tutuplah atas dan bawah kerana gas akan terlepas kalau kita tak tutup. Dan kita akan letakkan satu silinder, small cylinder ini, di sini. Okay. So, kita tahu bahawa silinder akan ada berat. So, berat ini ditarik ke bawah oleh graviti. So, kemudian kita kata gas yang ada di sini akan mula termampat. Tetapi, kita kata ada juga gas yang akan masuk di celah ini. Okay. So, gas yang masuk di celah ini, kita kata akan menghasilkan shear stress. So, hasil daripada shear stress inilah kita kata kita akan gunakan untuk mengukur viscosity gas. Okay, itu ideanya. Okay. So, kenapa di dalam keadaan ini kita kata mungkin kita boleh kita ada idea kenapa gas yang berlanggar pada permukaan ini kita boleh elakkan. Okay, kita boleh abaikan kerana kita kata kedudukan ataupun struktur molekul gas yang berjauhan antara satu sama lain menyebabkan berlaku menyebabkan berlaku mampatan ataupun gas senang untuk mengubah kedudukan. So jadi kita kata daya rintangan disebabkan oleh gas pada permukaan solid di sini, kita kata kita boleh abaikan untuk pengiraan. Okay, selalunya kita kalau alat pengukuran seperti ini, alat pengukuran viscosity kita panggil viscometer. Okay, so kalau untuk yang melibatkan sesuatu objek yang jatuh seperti ini, kita panggil falling viscometer ataupun kita kata capillary tube viscometer. Okay, so dia ada dua maknanya tadi kita yang saya tunjuk sebelum ini adalah rotating disc kerana ada disc yang rotate. So tapi yang ini kita kata dia ada ada elemen ataupun ada objek yang jatuh. So kita kata kita adalah falling ball viscometer kerana dia melibatkan sphere contohnya. So kalau yang ini dia melibatkan solid cylinder. Tapi ideanya ialah yang pelajar kena faham, ketika gas melalui ruang kosong di sini, kita kata berlaku velocity profile, okay, dan berlaku shear stress yang melekat pada permukaan kedua-dua objek tersebut. Maknanya hollow cylinder dan juga silinder yang tengah. So disebabkan perkara itu, kita boleh mengira dynamic viscosity. Okey, kita mulakan dengan pengiraan yang paling mudah, iaitu ketika for no slip condition. Maksudnya velocity pada dinding sama dengan kosong. Oleh itu, kita menggunakan idea tau sama dengan mu du dy. So, di dalam keadaan ini kita ubah, kita anggapan bahawa berlaku hal laju yang jatuh ini tadi telah mencapai terminal velocity. Kerana kalau kita lihat tadi, pengiraan di peringkat awal berkenaan dengan terminal velocity yang jatuh pada inclined surface, dia berlaku dengan cepat, sekitar 0.2 saat sahaja dia telah masuk pada fasa terminal velocity. Okey, so kemudian nilai dy di sini adalah gap yang berlaku di sini. So di sini kalau saya besarkan, kita kata kita ada keadaan seperti ini. So kita ada silinder yang jatuh. So ini adalah dinding wall tadi. So jadi apabila di sini kita beranggapan ini adalah gap.
Oleh itu kita masukkan dengan nilai delta R seperti yang dinyatakan di dalam soalan. Okey, kemudian kita kata kenapa objek tersebut jatuh? Kita kata kerana ada berat. Kita ada mg. Kita ada mg di sini dan kita ada shear stress yang bertindak pada permukaan ini. So shear stress sama dengan tau didarabkan dengan A. Oleh itu kita boleh buat persamaan mg sama dengan tau A. So kita ubah, kita menggunakan mu V over RA, dan A di sini kita masukkan nilai 2 pi R L. So 2 pi R ni apa? Kita kata nilai A di sini adalah nilai A permukaan ini. So permukaan ini ialah kita ada silinder seperti itu. So ia sama juga dengan perimeter atau circumference 2 pi R. So kita darabkan dengan tinggi ini sebagai L. So jadi kita tulis 2 pi R L. Oleh itu kita kata had laju kita boleh tulis seperti ini. So jadi daripada had laju itu apa yang boleh kita dapat? So had laju tu kita kata selalunya falling type viskometer ni kita kata kita mungkin masukkan gas dan sebagainya. So kita jatuhkan satu objek di sini. Okay, selalunya kita cuba dapatkan masa ia bergerak daripada point 1 ke point 2. So kita akan detect masa di sini. So maksudnya once kita tahu T, kita boleh dapat tahu velocity. Kerana jarak 1 hingga 2 kita telah tahu. So maksudnya velocity kat sini kita telah dapat. Yang lain-lain kita boleh cari. M, mass boleh cari, gravity constant, delta R kita tahu. Kerana itu adalah dimension asal objek kita. 2 pi RL pun kita tahu, membawa maksud nilai mu di sini kita akan boleh kira. So maksudnya itu cara falling viskometer beroperasi. Cuma sekarang ni kita kata kebanyakan telah digitalkan dan sebagainya. So kita kata kita akan dapat nilai tersebut dengan cara lebih mudah. Tetapi konsep asas pergerakan ni adalah seperti ini. Okey, so sekiranya kita cuba apply apakah equation yang boleh kita gunakan sekiranya kita menganggapkan berlaku slip condition. Okey. So kita tahu bahawa dalam pengiraan sebelum ini kita ada buat pengiraan di dalam question 116 kita dapati bahawa tau sama juga dengan mu u over 2L campur delta R. Oleh itu kita masukkan nilai tersebut di dalam rumus yang kita develop di sini. Okay, kita ada nilai shear stress di sini. Kita gantikan dengan nilai shear stress di sini tau. Okay, kita ada tau di sini. So kita masukkan nilai tau, kita rearrange so kita boleh dapat nilai ini. Cuma yang mungkin menyusahkan ialah kita kena mencari mean path yang ini. L ini sebelum kita boleh menyelesaikan masalah. Tapi selalunya di dalam level master di UTM jarang kita menggunakan non-Newtonian. Selalunya yang ada slip condition ni kita kata sama ada special blend, special liquid lah, special liquid atau special gas. Okay, dan ataupun kita kata yang selalu berlaku mungkin kita kata yang melibatkan campuran nanopartikel atau sebagainya, mungkin kajian itu memerlukan kita masukkan dengan idea slip condition. So maknanya idea dia saya harap pelajar faham bagaimana untuk mengubah equation ini. Kerana sebahagiannya saya tunjukkan pada tutorial yang lain. So maknanya contohnya tutorial shear stress yang melibatkan slip condition pada soalan yang lain dan pengiraan untuk penggunaan tersebut ditunjukkan dalam soalan ini. Okay, so untuk soalan 121. Oxygen at 20 degrees Celsius and approximately 1200 Pascal ABS. So saya harap pelajar faham maksud ABS di sini. Ini adalah absolute pressure. Flows through a 35 micrometer diameter smooth capillary tube at an average velocity of 10 cm per second. Estimate the Knudsen number. So kat sini ada keluar satu lagi dimensionless parameter dikenali sebagai Knudsen number
of the flow and whether slip flow will be important. Dan soalan dia, adakah slip flow adakah important. So kita lihat dulu, oleh kerana kita menggunakan oksigen, so kita mengira molecular weight dia sebagai 32 dan kita mengira gas constant adalah 8314. Ada ketika kita guna 8313. Boleh aja, dia cuma orang abaikan perpuluhan itu atau orang bundarkan kepada yang satu angka lebih besar, itu aja. So 8314 bahagikan dengan 32, so kita dapat 260. So kita mencari nilai mu, dynamic viscosity untuk oksigen pada 20 darjah Celsius, kita dapat kira-kira 20 darab 10 kuasa negatif 6 kg per meter second. Kemudian kita mengira density, okey, rho sama dengan P over RT, sama juga dengan 1200, oleh kerana kita menggunakan absolute, okey, dan unit dia adalah dalam Pascal, so kita tak perlu nak darab 1000 lagi, selalunya dia beri dalam keadaan kilopascal. Dan kita dapati bahawa density-nya adalah 0.0158 kg per meter cube. Kemudian kita mengira speed of sound dengan menggunakan rumus ini, kita boleh dapat 327 meter per second. So yang ini saya ringkaskan, speed of sound adalah KRT square root. Okay, so jadi kita masukkan nilai K 1.4 ini adalah constant untuk air. So yang ni saya harap pelajar boleh mungkin semak balik untuk tajuk compressible flow. So yang ni saya tak terangkan secara detail. Okay, kita masukkan nilai, kita dapat 327 meter per second. Okay, so semua sekali apa yang kita cari di sini sebenarnya adalah untuk mengira Knudsen number. Okay. So, seterusnya kita kira mean free path L di sini. Mu sama dengan 0.67 rho LA. Kita masukkan nilai L, kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat nilai A iaitu 5.78 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Dan Knudsen number kita boleh kira L over D. Kita masukkan nilai L yang kita dapat dan kita masukkan diameter capillary tube tersebut. Dan kita dapat dia adalah 0.165. So, dimensionless parameter membawa maksud nombor tersebut tidak mempunyai unit. Okay. Dan di dalam soalan ini, apa yang saya harap pelajar faham ialah, pertama, kita kata, sleep condition ini berlaku pada sebenarnya very special liquid. So, maksudnya very special fluid. So, selalunya di dalam kebanyakan research sekalipun, even yang menggunakan Mach number atau sebagainya, kita masih lagi beranggapan bahawa no slip condition berlaku. Okay. Dan bagaimana cara kita nak menentukan sama ada fluid yang kita gunakan, cecair atau gas, ada slip condition atau tidak. So kita akan test dengan menggunakan Knudsen number. So, maksudnya kalau katakan awak nanti buat research dengan menggunakan satu special fluid dan kita tak tahu fluid tu behavior dia macam mana, kita nak test sama ada kita perlu anggap dia adalah normal fluid ataupun kita kata kita nak buat dia adalah special fluid kerana dia menghasilkan slip condition, kita check Knudsen number. So kalau Knudsen number itu kurang daripada 0.01, maksudnya fluid is continuum. So continuum ni maksudnya dia bertindak normal lah, dia bergerak seperti biasa, maksudnya no slip condition berlaku. Okey, so nanti sekiranya nilai Knudsen number lebih besar daripada 0.01, maknanya kalau kita kira di sini dapat 0.165, so membawa maksud bahawa slip condition berlaku. So maknanya bila slip condition berlaku, kita kena masukkan dalam semua nilai velocity, maknanya dalam velocity pada boundary condition. Okay, kita tak boleh nak anggap U sama dengan 0, Y pada 0 and so on. Kita kena ubah nilai U di sini sebagaimana yang saya tunjukkan dalam tutorial yang sebelum ni. Okay, satu lagi permasalahan sekiranya anda beranggapan bahawa cecair yang anda gunakan adalah slip condition. So, pelajar kena ubah continuity equation. Continuity equation yang kita ajar di peringkat pertama sekali, di peringkat awal mesti dipatuhi. Maksudnya continuation kita mesti sama dengan kosong. Tetapi calculation
continuity equation kita di peringkat awal menggunakan idea Newtonian fluid. Maksudnya menggunakan idea no slip condition. Jadi sekiranya anda menggunakan fluence atau sebagainya, so kena ubah dari awal. Kena ubah dari awal, continuity itu kena ubah equation. Tapi dia mesti sama dengan kosong. Okey? Okay, sebab ada pelajar dia ubah tak sama dengan kosong, dia happy, dia tak boleh. Dia bukan tak sama dengan kosong tu yang membuatkan dia slip condition, tak. Kita kena ubah velocity di dalam continuity equation itu, tetapi berakhir dengan dia akan equal dengan kosong. Kerana dia nak make sure idea kita itu memenuhi idea conservation of mass. So itu antara perkara penting yang saya harap pelajar ingat ketika kalau menggunakan idea slip condition. So Knudsen number adalah idea untuk kita menguji sama ada slip condition perlu dimasukkan dalam kajian kita atau tidak.